Saya doakan saudara-saudara sekalian terus berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam ini saya sampai ke Felda Sungai Tenggiri dalam suatu gugusan felda yang agak besar di dalam daerah Sabak Bernam, Ulu Bernam ini. Ulu Selangor. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk menyampaikan sedikit sebanyak penerangan berhubung dengan situasi semasa yang sedang pun berlaku bukan saja di negeri Selangor tapi di 6 buah negeri di Malaysia ini, iaitu di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Saya dalam beberapa hari sejak hari penamaan calon ini telah pun berada di beberapa tempat khususnya di Selangor, dan saya rasa cukup sukacita menyaksikan di banyak upacara dan majlis yang dianjurkan oleh Parti Perikatan Nasional penyertaan daripada pemudi-pemudi khususnya orang Melayu adalah agak luar biasa. Dan pasti ini menunjukkan bahawa dalam keadaan pilihan raya yang sedang pun berlangsung sekarang ini, orang Melayu khususnya memberikan perhatian yang agak utama. Bukan saja soal pilihan raya, tapi soal masa depan orang Melayu dan negara kita. Kerana kita sedar bahawa situasi orang Melayu khususnya dalam negara kita ini sebenarnya tidak berada dalam keadaan yang baik. Jumlah peratusan rakyat miskin di negara kita ini sebahagian besarnya adalah terdiri daripada orang-orang Melayu sendiri. Dan bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 beberapa tahun yang lepas, maka ramai yang agak terkesan dengan keadaan pandemik yang agak menular di seluruh negara kita dan juga di seluruh dunia. Sebahagian daripada mereka itu bertani, bercocok tanam, berkebun seperti di Felda ini. Ada juga yang pergi ke laut untuk mendapat nafkah, menangkap ikan. Selain itu ada yang bekerja di kilang-kilang, ada yang berniaga, baik kecil ataupun sederhana dan besar. Pendek kata, tidak ada satu pun di kalangan kelompok sebegini, khasnya orang-orang Melayu dan juga bukan Melayu, yang dikatakan tidak terkesan dengan masalah COVID-19. Namun begitu, kita masih boleh ingat dalam tempoh yang agak sukar itu, saya dilantik untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Saya mengangkat sumpah pada 1 bulan Mac tahun 2020, dan selepas itu saya mengadakan mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 hari bulan Mac 2020, dan di situ juga saya membuat satu keputusan yang penting, iaitu kita mengenakan Pentah Kawalan Pergerakan atau PKP di seluruh negara bermula daripada tarikh 18 hari bulan Mac 2020. Tarikh ini masih dalam ingatan saya kerana saya membuat keputusan yang agak luar biasa, kerana kita tidak pernah menempa satu musibah sebesar COVID-19 dalam sejarah negara, hatta di sejarah dunia sekalipun. Kita tahu ini adalah suatu musibah wabak COVID-19 yang melanda di seantero dunia, dan di waktu yang kita tahu, waktu awal-awal lagi, tidak ada apapun penawar yang dapat kita temui untuk kita gunakan bagi merawat
mereka-mereka yang terkena dengan COVID-19 ini. Namun begitu, karena amanah dan tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan kepada saya, maka walaupun dalam keadaan yang agak sukar, apa yang disebutkan ialah krisis, namun walaupun dia menghadapi satu keadaan krisis yang agak begitu berat yang melanda negara kita, kita terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang luar biasa, iaitu mengenakan kawalan perintah pergerakan dan berbagai-bagai sekatan-sekatan tertentu untuk mengelakkan ada pencampuran, ada pergaulan, ada perhimpunan yang boleh menyebabkan wabak COVID-19 itu menular dan mengakibatkan mungkin ada yang akan menampa maut ataupun kesusahan dan sebagainya. Saya tidak nak menceritakan soal COVID-19 kerana itu sudah berlalu. Cuma saya ambil itu sebagai satu iktibar. Bagaimana dalam keadaan yang begitu susah, kita mengambil satu tindakan yang agak luar biasa dan boleh dikatakan berani. Kerana itu adalah suatu amanah, satu tanggungjawab yang mesti saya pikul untuk menentukan supaya rakyat kita ini diberikan perlindungan. Malahan bukan setakat perlindungan daripada terjangkit dengan COVID-19, tetapi menentukan supaya rakyat kita mempunyai makanan di atas meja mereka. Jangan ada rakyat Malaysia dalam zaman yang dikatakan susah dan pandemik COVID itu tidak makan, kebuluran, kerana sebahagian besar mereka itu tidak boleh bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Maka dalam keadaan yang luar biasa itulah kita bertindak dengan cepat. Kerana dalam keadaan krisis tak boleh lambat. Kalau lambat banyak yang mungkin maut dan terkorban. Kita terpaksa bertindak dengan tempoh masa yang segera. Cari jalan dan ikhtiar mendapatkan bekalan vaksin. Saya orang yang pertama yang dapat suntikan vaksin. Kerana saya buat begitu takut ramai orang Malaysia yang takut nak disuntik. Kok kalau suntik itu menyebabkan dia menghadapi masalah-masalah yang lain. Sehingga selesai proses untuk pemberian vaksin di seluruh negara. Siapa orang Felda ni tak dapat vaksin, angkat tangan? Saya tak nampak kat sini ada. Mungkin semuanya telah diberikan suntikan vaksin. Demikian juga bantuan-bantuan yang telah pun kita keluarkan. Tuan-tuan tahu berapa banyak bantuan yang Kerajaan Perikatan Nasional waktu saya memimpin negara. Jangan lupa, Kerajaan Perikatan Nasional pernah mentadbirkan negara selama tempoh lebih kurang dekat 3 tahun. Iaitu 17 bulan waktu zaman saya dan berbaki itu daripada zaman Datuk Seri Ismail Sabri, di mana ada gabungan parti-parti daripada Bersatu, PAS dan juga UMNO dalam kerajaan itu. Dah pun terbentuk waktu itu. Mungkin ramai yang tak sedar. Tapi telah terbukti bahawa dalam tempoh yang sukar, kita cari jalan. Macam mana nak tolong rakyat? Saya menyediakan satu pakej ransangan yang bernilai 530 bilion, bukan milion, baht, iaitu satu jumlah dana dan juga bantuan yang sebesar itu, lebih setengah triliun ringgit yang kita sediakan untuk membantu supaya rakyat kita ini terselamat dan juga mereka ada mempunyai pekerjaan dan juga pendapatan sedikit sebanyak, dan juga bantuan supaya mereka ini memperolehi bahan-bahan untuk makanan supaya tidak ada keluarga mereka yang mati kebuluran. Itu waktu keadaan yang agak sukar, dan ini sudah pun berlalu. Sekarang ini kita sudah masuk ke satu fasa post-pandemic, pasca pandemik orang kata. Makna walaupun COVID-19 masih ada, jangan kita kata dah tak ada lagi, tapi tidaklah seperti waktu kita menghadapinya 3 tahun yang lepas.
sewajarnya selepas keadaan itu sudah agak bertambah baik dan dikatakan hampir pulih, pentadbiran negara kita ni diambil alih oleh Pakatan Harapan. Waktu itu tidak ada Barisan Nasional bersama-sama yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Dan ini sudah pun hampir 8 bulan yang berlalu. Kalau saya sebutkan waktu zaman Sukar, waktu saya memimpin negara, kita berhadapan dengan masalah pandemik COVID, kita bertindak tak tunggu 1-2 bulan. Kita bertindak dalam tempoh 2 minggu dan lepas tu kita teruskan tindakan-tindakan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kita. Tetapi sekarang ni sudah lebih daripada 7 bulan. Mungkin dah masuk ke 8 bulan kalau tak silap saya. Persoalan yang berbangkit, apakah tindakan kerajaan Madanon ini? Ya, siapa dengar ni? Atau setengah orang panggil kerajaan luar tabi'i. Ada dengar? Saya pasal tak nampak wajah-wajah, semua dalam gelap. Muka saya je yang terang di atas pentas ni, tak apalah. Apa yang telah pun dilakukan oleh pihak Anwar Ibrahim mentadbirkan negara untuk meringankan bebanan yang dihadapi oleh rakyat kita, khususnya orang-orang Melayu Islam di negara kita. Kalau tuan-tuan di sini dapat bagi saya satu contoh saja, saya bagi RM10. Ada? Tak ada. Saya dah bagi tempoh dekat 2-3 saat. Tak ada yang angkat tangan nak bagi dapat RM10. Maksud saya tadi ialah bermakna kerajaan yang ada di peringkat pusat, yang dia punya kawan baiknya di peringkat negeri ialah kerajaan negeri yang lalu, di bawah Menteri Besar yang lalu, tidak upaya untuk melakukan sesuatu yang boleh meringankan bebanan kita ini. Saya tak payah tanya, saya dah tahu jawapan kalau orang-orang di Felda. Pasal di kawasan saya pun ada 4 Felda. Mereka dan rakan-rakan kita yang lain di kampung-kampung, di ceruk mana sekalipun, menghadapi masalah. Apa masalah dia, tuan-tuan? Masalah yang paling pokok, yang pertama ialah masalah kos sara hidup. Masalah inflasi. Masalah kenaikan harga barang-barang yang melambung. Saya tak tahulah kalau di Felda Sungai Tenggiri barang-barang agak murah. Murah ke? Murah ke? Dah mahal dah ni. Mahal. Kita tak boleh nak salahkan juga pekedai itu kerana dia naikkan harga. Kerana dia kata dia pun dapat bekalan daripada pembekal dengan harga yang sudah naik 10, 20, 30, 40%. Jadi sebab itu bila dia berniaga, dia terpaksa jual dengan harga yang semakin tinggi. Kalau kita pergi bulan lepas harga sekian, kita datang hari ini, kita tanya dia kata tu dulu. Dulu baru sebulan. Tak, dah naik dah. Yang barang sayur-sayur, saya pergi hari itu melawat ke pasar Taman Melewati dekat dengan Selangor, tempat lain. Dan saya pergi ke gerai-gerai, ramai orang berniaga, semua orang kita orang Melayu. Gerai yang pertama yang saya lawat ialah menjual bahan-bahan seperti sayur-sayuran. Sayur, sawi, bayam, kangkung, terung, semuanya diberitahu pada saya. Dah jadi dalam TikTok dah keluar pun. Mana saya tak berbohong. Berkata bahawa setiap nama-nama sayur-sayuran yang disebutkan tadi menaik harga mendadak. Ubi, keladi, semua naik harga. Saya tanya dia, yang turun apa? Hujan turun tadi. Dia masih boleh berlawak lagi, dia kata hujan turun. Tapi yang lain naik mencacak mendadak. Dan kita tahu rakyat kita mempunyai pendapatan yang kecil, pendapatan yang sederhana. Dapatlah 2,000 ke, ataupun di setengah tempat 3,000 ke, lebih kurang begitu, ataupun lebih sikit 4,000 ke.
Dengan keadaan kos yang meningkat, melambung naik ini, dengan wang yang sama seperti dahulu, tak boleh beli barang yang sama sebagaimana yang kita beli pada masa-masa yang lepas. Kenapa? Nilai duit kita pun sudah jatuh, bahan-bahan yang kita beli pun sudah naik melambung, jadi kita tak dapat bekalan yang lebih banyak daripada biasa disebabkan oleh kerana masalah-masalah yang disebutkan tadi. Sebab itu persoalan yang berbangkit hari ini ialah apa kerajaan Madanon ini buat? Dah masuk 7 ke 8 bulan, tak ada nampak. Yang nampak ialah Anwar Ibrahim ke sana kemari, cakap macam-macam. Bila buka mulut, cakap bohong. Buka mulut, buka aja cakap bohong. Tohmah, fitnah. Tuan-tuan, saya dah umur 76 tahun, walaupun macam 45 tahun. Dah hidup dah lama dah. Tahu dan melihat keadaan negara kita sejak awal-awal lagi sampai ke hari ini. Saya tak pernah lihat seorang manusia seperti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri berbuat seperti mana yang dilakukan pada hari ini, sehingga sebahagian besar rakyat hari ini tertekan hidup dan tak percaya kepada Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Betul tak? Saya ada sikit masalah dengan Anwar Ibrahim. Ini cerita pasal Felda. Kalau tuan-tuan masih ingat waktu saya jadi Perdana Menteri dulu, tahun 2020 dan masuk ke 2021, saya hadir ke majlis Hari Peneroka Felda. Saya tak ingat di mana, di Perak kalau tak silap saya, di Trolak. Dan di situ saya umumkan beberapa langkah-langkah yang saya buat untuk membantu nasib kita orang-orang Felda ini. Tak payah cerita dengan saya tahu semua masalah orang Felda. Dan saya buat keputusan lepas dibincang dalam mesyuarat jemaah menteri. Yang pertama, mesti ada usaha untuk pemulihan Felda. Bukan pemulihan Peneroka saja, pemulihan Felda sebagai sebuah organisasi supaya pengurusan Felda ini agak lebih cekap. Dan langkah-langkah diambil tertentu untuk memperbaiki hasil pengeluaran di ladang-ladang. Dan dengan hasil yang meningkat dan bertambah itu, Peneroka punya pendapatan akan bertambah dan hidup Peneroka juga menjadi lebih baik. Juga kita bincangkan dengan cara mendalam untuk juga meringankan beban para Peneroka Felda. Antaranya ialah soal isu hutang lapuk Peneroka Felda. Siapa yang jadi Peneroka sini angkat tangan? Semua di sini Peneroka? Ya. Iaitu untuk kita hapuskan hutang lapuk Peneroka Felda, yang saya dimaklumkan pada ketika itu hampir lebih kurang dekat-dekat 12 bilion hutang Peneroka Felda sejak awal-awal Felda tertubuh sampai ke tempoh yang saya sebutkan tadi, bernilai lebih kurang hampir 12 bilion. Dan 12 bilion ringgit ini adalah hutang Peneroka Felda yang sebahagian pada Peneroka itu sudah pun meninggal dunia dan tanah itu diambil oleh waris, tapi tidak juga mampu untuk menyelesaikan hutang-hutang tanam semula dan berbagai-bagai lagi yang telah pun dibuat dengan Felda nilai sebesar itu. Jadi oleh sebab dia sudah lama tidak dapat dan tak boleh diselesaikan oleh Peneroka Felda, dia masih lagi dalam buku Felda ada lagi hutang, tapi tak berbayar. Ada sebab-sebab yang kita tahu, mungkin sebahagian besarnya sudah meninggal, sebahagian besar pula pendapatan mereka tak besar mana, dah tolak itu, tolak ini, tak ada baki lagi nak bayar hutang yang lepas. Jadi semakin hari semakin meningkat dan bertambah. Sebab itu saya buat keputusan. Keputusan saya beritahu bahawa Kabinet bersetuju supaya Felda hapuskan hutang Peneroka Felda sebanyak 80%
nilainya 8.3 bilion ringgit. Tak dengar seorang pun tepuk tangan. 80% hutang itu telah pun dibatalkan bernilai 8.3 bilion. Ada sikit aja baki, lebih kurang 20% dalam akaun peneroka yang mesti dibayar dalam tempoh-tempoh masa kehadapan. Itu keputusan. Dan untuk melaksanakan itu, pengurusan Felda dah ambil tindakan. Saya kira termasuklah di Felda yang ada di sini, supaya mereka yang nak dapatkan pemotongan dan penghapusan cukai hutang Felda tadi mendaftar, dan sejumlah hampir 98,000 peneroka sudah pun menandatangani untuk hutang mereka itu dihapuskan. Ada tak kat sini buat macam itu? Ada. Saya malam ni nak tanya betul-betul, pasal saya ni bertemu dengan Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu bila dah diputuskan itu, Felda dah mengambil tindakan. Bermakna hutang yang lepas tu telah pun dihapuskan. Yang bakinya 20% tu masih ada untuk dibayar oleh peneroka, ikutlah masa-masa kehadapan dengan kadar yang termampu. Jadi bagi saya sudah selesai. Kemudiannya bukan saja soal itu yang telah pun dapat kita laksanakan, pasal nak tolong peneroka ni, kita juga mencari jalan ikhtiar supaya kita dapatkan apa yang dikatakan pinjaman bond. Makna duit tak ada, pergi ke pasaran minta siapa yang nak itu boleh beli bond. Bond ni akan matang dalam satu tempoh harapan, dan orang yang memberikan pinjaman itu dapatlah sedikit faedahnya. Jadi kita putuskan untuk dapatkan bond sebanyak 9.9 bilion ringgit Malaysia. 9.9 bilion. Yang ini akan dibagikan pada Felda tiap-tiap tahun lebih kurang 990 juta ringgit. Supaya dengan wang itu Felda boleh gunakan untuk memajukan pembangunan tanah, pengurusannya, mengambil alih FGV yang dulu telah hilang, orang kata controlling power, dan pelbagai-bagai lagi. Itu adalah perakuan yang telah dibuat oleh jawatan kuasa yang saya lantik, dipengerusikan oleh Tan Sri Wahid Omar. Ini saya ingat lagi pasal masa ini bukan lama. Jadi itu telah pun diluluskan dan diluluskan oleh jemaah menteri. Jadi bila saya dah selesai itu, saya tak bangkitkan lagi soal yang lepas. Lagi pun saya bukan duduk dalam kerajaan, saya bukan jadi Perdana Menteri, saya pun bukan jadi Menteri Keuangan. Jadi tempoh masa dah tamat waktu saya meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Lepas tu diambil alih oleh Datuk Ismail Sabri. Lepas itulah baru Anwar Ibrahim masa lepas pilihan raya dulu jadi Perdana Menteri. Bila itu dah selesai, baru-baru ni entah macam mana Anwar Ibrahim kata Muhyiddin cakap aja, seolah-olah saya berbohong. Ini berat tuan-tuan. Dia kata seolah-olah saya ni buat pengisytiharan tapi tak dilaksanakan. Macam pemotongan itu tidak berlaku. Macam mana tu? Saya bila dah dengar macam itu, saya semak. Pertama ada kenyataan daripada Tan Sri Idris Yusof, pengurusi Felda yang telah ditamatkan tempoh dia baru-baru ini. Dan Tan Sri Idris Yusof maklum kepada saya, Tan Sri, pengurusan Felda bila peneroka sign untuk dapatkan, orang kata, penghapusan hutang peneroka itu dah dilaksanakan. Bila? 2021. Dah selesai, dah dibuat. Lepas tu ada soalan di Parlimen. Tanya pada Azlina, Menteri yang jaga undang-undang. Dia jawab dalam Parlimen, kata telah pun dilaksanakan.
Jadi bila dah itu saya cek balik. Pasal saya punya kawan-kawan pun ramai juga penuka Felda. Seorang namanya Tosrin Jarvanti, nama Jawa. Dia di Felda type anda. Saya tanya Tosrin, engkau dah dapat tak potongan hutang penuka Felda? Dah Tan Sri. Lepas tu tuan-tuan dengar dia ada buat satu kenyataan akhbar, bukan? Di mana dia tunjukkan dulu berapa banyak hutang dia. Lepas saya buat keputusan tu dah dihapuskan 80%, yang tinggal hanya berbaki. Itu dia. Saya tanya lagi, ada penuka Felda di Kota Tinggi, nama dia Bujang. Kita tanya Bujang, engkau macam mana? Dia kata yang menjadi waris pada bapa saya, bukan saya, adik saya, abang saya. Dia kata dah sah dah. Ini dia contoh dan dihantar pada saya gambar dalam WhatsApp, kata mengatakan dulu dia terpaksa bayar hampir lebih kurang RM400 potongan tiap-tiap bulan hutang lama. Tapi yang terkini ditunjuk kepada saya TJ1, dekat sini ada RM165. Saya tanya ni apa makna? Ini yang kami kena bayar sekarang ni. Dulu dekat RM400, sekarang dah turun pada hanya RM165. Maknanya sudah pun dapat dihapuskan hutang yang lama. Dan banyak lagi kes-kes begitu. Saya semak itu untuk nak dapat pengesahan betul ke tidak. Dan semua penuka, saya nak tanya penuka yang ada di sini, dah dapat tak pemotongan? Dah selesai dah. Saya tahu, tak boleh bohong, betul tak? Itu usaha yang kita telah buat dulu untuk mengurangkan bebanan para penuka. Tapi Anwar Ibrahim tak percaya. Tuan-tuan pergi jumpa dia, cakap dekat telinga kuat-kuat, Anwar dah bayar dah, dah hapus dah. Yang hang cakap macam ni apa hal? Bergaduh dengan Tan Sri Muhyiddin tu kenapa? Dia memang dah buat dah. Yang dia cakap, dia kata mana bukan Tan Sri Muhyiddin buat, saya yang buat. La ilah, saya bukan suka nak gaduh, tuan-tuan. Muka saya ni bukan kaki gaduh pun. Tak ada nak gaduh dengan siapa, apalagi dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri nak gaduh dengan saya, ni apa hal? Yang kita kata dah selesai, dah buat, dah ada pengesahan, dah ada diberitahu oleh menteri dia, di parlimen dah jawab. Dia kata mana? Saya baru naik pejabat, saya sign 990 juta. Apa benda tu? Kalau dah hapus hutang lama, tak bayar-bayar 1 sen pun. Felda tak payah keluar duit pun. Felda kata hapuskan dalam akaun Felda, tak ada lagi lah hutang tu maknanya. Tinggal hanya 20% saja. Yang Anwar kata 990 juta tu apa dia? Apa binatang itu? Dia kata dia Menteri Keuangan dah sign. Oh, saya kata itu lain. Itu bukan hapus hutang. Itu yang saya sebutkan, kita naik pinjam bond. Bond itu sebanyak 9.9 bilion. Ini nak cakap Felda, ni cakap mudah aja. 9.9 bilion dah dapat kelulusan pinjaman itu. Tiap-tiap tahun kerajaan bagi Felda 960 juta ringgit. Kalau itulah disebut, itu saya kata itu bond. Yang ini ialah penghapusan hutang lapor. Sama ke? Lain. Pergi tanya Anwar Ibrahim, cakap dengan dia. Besok saya belanja pergi ke Putrajaya, ketuk pintu dia. Anwar, apa ni kau bodoh sangat? Kan Perdana Menteri, saya dah beritahu orang Felda Tengi ni, semua kata dah hapus. Betul tak? Habis dia nak bergaduh dengan saya, bukan bergaduh tuan-tuan. Bila dia cakap macam itu, dia dah memalukan saya. Dia kata macam saya cakap bohong. Siapa cakap? Perdana Menteri kata Muhyiddin bohong. Ini berat kita. Jadi saya bila cakap macam itu, saya beritahu dengan peguam saya. Peguam saya kata, kita ambil tindakan saman Tan Sri. Saya saman Perdana Menteri, peduli saya tidak. Betul tak? Pasal ini maruah saya. Saya manusia. Saya mantan Perdana Menteri. Dah awal-awal lebih dia, awal daripada dia. Apa dia jadi Perdana Menteri? Muka saya ni macam cerdik betul. Yang sana muka cerdik tapi bodoh. Tak faham perakaunan, tak faham apa mana bond. Minta maaf saya cakap begitu. Bukan saya nak minta pembelaan. Saya bela diri saya sendiri. Saya punya
saman dia pergi ke mahkamah, belum habis dia jawab dia minta maaf, dia tak nak minta maaf, dia saman saya 200 juta, tuan-tuan. Macam mana tu? Dia tak jawab saman saya minta maaf pada dia, so dia minta maaf pada saya pasal dia dah salah. Dia tak nak mengaku dia salah, dia saman saya, dia suruh saya minta maaf pada dia dengan nilai 200 million. Gila punya kerja. Habis macam mana? Lawan tetap. Ya, pasal saya berpegang pada prinsip kebenaran. Berani kerana benar. Kalau orang buat tohmah, ini memfitnah saya hidup-hidup. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kenapa dia buat begitu? Saya minta maaf, saya ambil kesempatan pasal saya dengar saya nak pergi Felda, abang kau juga. Kok cerita dia orang pernah ke Felda nak tanya betul-betul. Dan bukan saya tuan-tuan, tapi tempat lain pun saya dapat maklumat. Dan besok malam pun saya pergi Negeri Sembilan, pergi 2 rancangan tanah Felda juga, mungkin balik sampai 3 pagi. Ya, nak mengetahui kedudukan sebenar. Tapi semuanya mengesahkan bahawa soal hutang lapuk Felda yang saya sebutkan dulu, 8.3 bilion telah pun selesai dilaksanakan. Saya nak ucap terima kasih kepada pengurusan Felda yang telah mengambil langkah. Saya percaya dengan tindakan yang saya telah buat sedikit sebanyak meringankan beban. Saudara-saudara sekalian, saya ni orang Islam. Saya masih ingat kalau ada orang meninggal dunia, bawa ke masjid, lepas sembahyang tu nak angkat pergi ke dikebumikan, ada waris yang bangun bagi ucapan ringkas beritahu kalau si mati ini ada berhutang, jumpalah dengan waris yang ada di sini untuk diselesaikan. Kenapa yang itu saja dia cakap dekat situ, tuan-tuan, yang lain-lain tak ada? Ialah kerana kemungkinan ialah kalau ada hutang tak dijelas akan dipersoalkan nanti di akhirat nanti. Kenapa hutang kamu tak dijelaskan? Agaknya lah, saya ni bukan orang ulama yang itu, tapi anak Tok Guru faham sikit sebanyak lah. Jadi kita telah lepaskan dia. Setidak-tidaknya sebahagian besar tanggungan itu telah tidak ada lagi. Jadi ini tindakan kerajaan Perikatan Nasional. Yang kita bincang sekarang inilah pilihan raya peringkat negeri. Jadi saya contohkan itu adalah pimpinan nasional Pakatan Harapan. Di peringkat negeri ini yang kita tanding di sini pun juga akan lawan dengan wakil calon daripada Perikatan Nasional, daripada Pakatan Harapan. Siapa calon di sini? Daripada Amanah. Satu parti dalam Pakatan Harapan ialah Amanah. Ya, ini satu perkara. Jadi sebab itu kita nak minta lah, bila sampai waktu ini nak pilihan raya ni, 12 hari bulan tu hari penentu, saya minta semua pengundi-pengundi, khususnya orang Melayu, pertama wajib keluar mengundi. Yang kedua, mengundi kepada Perikatan Nasional. Pasal itu saja harapan masa depan orang Melayu. Yang kita tahu pada hari ini kedudukan kita agak tergugat. Perikatan Nasional terdiri pada PAS, Bersatu dan Gerakan. Tapi yang ada kursi di Parlimen ialah PAS dan Bersatu, jumlahnya 74. Melayu di negara kita ni hampir dekat 70 lebih peratus. Sewajarnya jumlah yang bersatu, kita berkuasa mentadbirkan negara. Tapi hari ini malangnya tidak begitu rupa. Jadi sebab itu kita mulakan dengan pilihan raya di peringkat negeri supaya di negeri Selangor Perikatan Nasional dapat membentuk kerajaan. Tuan-tuan tanya, yalah Tan Sri, kalau bentuk kerajaan, apa kerajaan Perikatan Nasional negeri Selangor akan buat? Pada hari Jumaat yang akan datang ni saya akan umumkan. Ini betul-betul manifesto. Waktu saya memimpin kerajaan PN dulu tak ada manifesto. Tak ada manifesto pun saya buat yang terbaik untuk rakyat. Soal menyelesaikan masalah COVID, masalah ekonomi, kita telah dapat mengatasi masalah sebegitu. Yang ini betul-betul PRN. Kita sediakan manifesto. Apa yang kita akan sebutkan tentang apa bantuan-bantuan yang kita akan sediakan.
Saya baru tadi duduk dengan beberapa kawan-kawan saya dalam jawatan kuasa nak meneliti persiapan-persiapan manifesto. Saya rasa yang akan saya umumkan sesuatu yang bukan saja menarik, satu game changer yang boleh meningkatkan negeri Selangor dan juga kedudukan rakyat Selangor pada satu tahap yang lebih tinggi, yang lebih baik, supaya kita dapat memberikan bantuan-bantuan langsung dan bantuan-bantuan tidak langsung, menyediakan bantuan prihatin, kemudahan-kemudahan untuk anak-anak muda, untuk wanita, untuk orang-orang tua, orang-orang dewasa dan pelbagai-bagai lagi. Yang saya teliti tadi agak cukup elok. Yang itu nanti kita akan umumkan pada hari Jumaat malam yang akan datang, dan kita akan jelaskan apa yang termaktub di dalam itu. Termasuklah mungkin antara lainlah soal pemberian air secara percuma bagi setengah kategori daripada penduduk yang ada di negeri Selangor, bantuan langsung pada kumpulan-kumpulan yang dianggap miskin dan miskin tegar dan sebagainya. Ini sudah ada dalam tu, dan itu jawapan pada persoalan yang rakyat bangkitkan. Bukan saya ni sebagai macam pembangkang nak condemn, nak salahkan sana kono macam-macam dan tak ada idea. Kami ada idea, dan idea ni akan kita laksanakan bila mana kita terpilih membentuk kerajaan Selangor untuk tempoh 5 tahun yang akan datang, insya-Allah. Boleh ke tidak? Jadi saudara sekalian, isu soal pokok yang saya sebut tadi, soal kos hari hidup, ya, saya tak dengar dalam apa yang disebutkan sebagai ekonomi madani yang baru dilancarkan oleh Anwar Ibrahim, menggambarkan tentang langkah-langkah yang dia nak ambil untuk membantu dan sebagainya. Macam-macam perkara disebutkan, tapi saudara tahu banyak janji yang dia dah buat dulu pun dia tak tunaikan. Yang soal pertama, Tok Sandak lawak. Dia kata kalau besok saya jadi Perdana Menteri, dalam tempoh 24 jam harga minyak akan turun. Turun tak? Tak turun. Itu dia sebut. Berulang-ulang, bukan sekali, berkali-kali. Minyak tak boleh turun sekarang. Bukan pasal apa? Saya belum jadi Perdana Menteri, dia kata, bukan saya kata. Kalau besok saya menang, saya jadi Perdana Menteri, besok minyak akan turun harga. Gitu. Tol, nak hapuskan tol. Orang Felda bayar tol tak? Sini tak adalah kat luar kan, lebuh raya termasuk, mesti bayar tol. Dia janji nak hapuskan, dah 8 bulan. Apa susah nak hapus? Macam kita buat untuk hapuskan hutang lapuk, dalam sekelip mata kita hapuskan. Kenapa Anwar Ibrahim tak boleh buat? Tak pandai kira ke? Ada nama seorang menteri tu, siapa nama dia? Rafiji. Pandai buat formula. Kita bukan nak formula, kita nak penyelesaian. Itu siapa pun orang Felda semua boleh buat formula kan? Bukan Formula 1 lah. Ini menunjukkan tak ada upaya. Saya tak nak condemn semualah, pasal saya pernah memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Saya tahu peranan menteri-menteri yang ada, yang bertanggungjawab secara kolektif, secara bersatu hati untuk buat yang terbaik untuk negara. Kenapa tak ada? Ini yang saya heran. Tapi cari tiap-tiap hari macam nak kejar siapa saja yang menentang dia dah bagi amaran siang-siang. Nanti kalau orang ni buat macam ni, sakau duit, pulang balik. Siapa sakau? Saya tak sakau duit orang. Duit rakyat saya tak sakau. Dia ambil tindakan pada saya untuk saya dikenakan, orang kata, bukan hukuman, tapi charge pada saya beberapa bulan yang lepas. Kononnya saya bagi kontrak dan saya salah guna kuasa. Mana ada? Tak ada. Yang luluskan kontrak bukan Perdana Menteri. Yang lulus kontrak ialah Menteri Keuangan. Yang luluskan pengacuran cukai perhiasan Abu Hari pun bukan Perdana Menteri. Yang luluskan ialah juga Menteri Keuangan. Ada orang bagi bantuan pada Bersatu dan juga pada Perikatan Nasional, bukan salah. Tuan-tuan kalau malam ni kumpul 1 juta bagi pada saya pun tak salah. Boleh serahkan malam tu, tak ada masalah. Dan itu mana pahala besar. Itu pun tak ada salah. Dan saya tidak rasuah dan tak terima rasuah dari siapa pun. Pasal saya sejak daripada dulu 50 tahun tuan-tuan dalam kerajaan.
Saya berpegang pada prinsip mesti takbir urus cara yang baik. Tata kelola, itulah istilah dia gunakan, tata kelola atau apa sekali yang Madano ni. Buat cara yang betul, tidak bercanggah undang-undang. Jangan buat benda yang tak baik, yang salah. Yang itu saya lakukan, tapi dia ambil juga tindakan undang-undang. Walaupun peguam saya kata tak ada kes, tapi dia charge juga saya. Saya terpaksa pertahankan diri saya di mahkamah. Nak buat macam mana? Pasal diarahkan semua pihak berkuasa SPRM. Saya tahu walaupun tak sebut, bila saya diinterrogate oleh pihak pegawai SPRM, mereka maklum pada saya terpaksa buat tansi apa nak buat kerana pihak atasan mengarahkan kami buat demikian. Maka terpaksalah saya jumpa tansi ambil statement dan pelbagai-bagai. Saya lihat macam tak ada kerja lain. Ya, kami setuju supaya rasuah dihapuskan dalam negara. Sesiapa yang melakukan hal sebegitu menyalahi undang-undang SPRM, pihak berkuasa SPRM boleh ambil tindakan, itu teratur. Tapi jangan kita sebagai pihak eksekutif ambil alih kuasa pihak penguat kuasa untuk ambil tindakan secara pilihan, selective persecution terhadap musuh-musuh politik dia untuk tujuan supaya dia boleh pegang lama jawatan dalam kerajaan dan sebagainya. Ini tidak adil, ini tak betul. Jadi ini yang sedang pun berlaku dalam negara kita. Bukan soal mengurus takbirkan negara dengan betul, cari jalan macam mana nak memulihkan ekonomi, bantu penduduk Felda, cari jalan untuk mengurangkan masalah inflasi, menyediakan bahan-bahan makanan dengan harga yang berpatutan, carilah peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk anak-anak muda kita. Patut langkah-langkah ini yang dibuat. Tapi ini tak jadi perhatian utama. Yang ini jadi masalah kita. Sebab itu PRN yang kita hadapi sekarang ini akan jadi satu referendum. Maksud referendum itu macam pungutan suara. Kita pernah dengar ada pungutan suara. Jadi bila kita keluar pangkah dan sokong Perikatan Nasional, itu mana suara kita menentang Kerajaan Pakatan Harapan. Masalah Pakatan Harapan sekarang ni ada bergabung dengan Barisan Nasional. Bergabung dengan Barisan Nasional. Siapa pengurusi Barisan Nasional? Zahid Hamidi. Ini masalah besar. Saya pernah jadi timbalan Presiden UMNO, tapi ditendang keluar dan dipecat oleh Najib Razak. Masalah 1MDB. Tapi terbukti saya tidak bersalah. Orang bersalah sudah masuk penjara. Saya ada banyak pengalaman dan sebahagian tuan-tuan di sini pun pernah menjadi ahli UMNO. Sejak bila UMNO berkawan dengan DAP? Sejak bila? Tak pernah. Perhimpunan Agung UMNO buat keputusan no Anwar, no DAP. Majlis Tinggi UMNO buat keputusan no Anwar, no DAP. Macam mana pula bila Zahid Hamidi ambil tindakan bersatu hati, berpeluk-peluk, bercium mulut dengan DAP, dengan Anwar Ibrahim? Mana asas perjuangan orang Melayu menerusi UMNO? Dah hilang. Sebab itu saya lihat di mana-mana yang saya pergi, termasuk dalam PRU yang lepas, sebahagian daripada pengundi UMNO telah beralih, tidak menyokong UMNO lagi, kerana dia tahu kalau sokong UMNO dapat DAP. Yang baik dia sokong PN dapat saya. Betul tak? Dapat parti yang lebih baik. Sebab tu saya nak rayu kalau Allah biasa di Felda ni kuat UMNO. Dekat Felda saya pun dulu kuat UMNO. Mula-mula tak boleh masuk. Kepung dihalau saya. Sekarang ni jemput, makan macam-macam. Tidak berubah dah, Alhamdulillah. Pasal mereka sudah faham bahawa perjuangan yang lama, kita akui ini Felda adalah cetusan idea Tun Abdul Razak almarhum, bapa pada Datuk Najib. Semua orang tahu di mana-mana. Ya, kita iktiraf itu, tapi lama kelamaan dah jadi tak betul. Pengurusan dan sebagainya, macam-macam masalah timbul. Jadi hari ini yang boleh menjamin masa depan saudara ialah pimpinan Perikatan Nasional. Percayalah pada saya, dan mudah-mudahan dalam PRN yang akan kita hadapi di Selangor dan di 5 buah negeri yang lain, kita akan beroleh kemenangan yang cemerlang.
dan kita boleh bentuk semula kerajaan di Kelantan, Kedah dan Terengganu dan ambil alih kerajaan di peringkat negeri Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Boleh tak? Jadi saya ucapkan terima kasih dan lewat malam kepada semua pimpinan Perikatan Nasional yang ada di sini, pada setiap pengundi yang ada rayuan saya satu, keluar beramai-ramai mengundi. Kalau semua orang Melayu yang ada dalam daftar pemilih itu, bilangannya katalah 100% Melayu itu keluar mengundi, saya fikir hampir semua kursi-kursi yang kita tandingi kita boleh menang dengan besar. Jangan duduk di rumah dan mengharapkan kita boleh menang, sedangkan kita ada kuasa mengundi, kita tak gunakan kuasa dan hak mengundi untuk mengundi pada parti yang kita kehendaki, iaitu Perikatan Nasional.